Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima aghliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah, kalau kamu mencintai Allah Ta'ala, maka ikutilah aku. Nescaya Allah akan mencintaimu. Yakni, kalau kamu benar-benar cinta Allah, maka ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nescaya Allah mengasihimu, mencintaimu. Cinta hamba kepada Allah dan Rasul adalah bentuk perwujudan dan ketaatan kepada Allah dan Rasul. Bukti seorang itu cinta kepada Allah dan Rasul, maka dia taat kepada Allah dan Rasul, yakni mengikut segala perintah Allah dan meninggal larangannya. Wa ma atakumur rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu ikutilah, kamu ambillah. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah kamu menjauhinya. Maka bila mana seorang itu cinta kepada Allah dan Rasul, dia taat kepada Allah. Maka bila dia taat kepada Allah, Allah membalas cintanya. Cinta Allah kepada hamba-Nya dengan memberi nikmat, rahmat, pengampunan. Maka Allah mengampunkan dosa hamba-hamba-Nya. Allah memberi nikmat kepada hamba-hamba-Nya yang cinta kepadanya. Maka setiap orang perlu memahami bahawa kesempurnaan yang hakiki tidak akan tercapai kecuali melalui ataupun kecuali hanya kepada Allah Ta'ala sahaja yang sempurna. Maka setiap perkara yang dilihat sempurna daripada dirinya ataupun orang lain, sebenarnya ianya hanya daripada Allah. Kalau sempurna, Allah lah yang menyempurnakannya. Hakikatnya hanya Allah. Dan dengan Allah, maka kecintaannya sebenarnya hanya tertuju kepada Allah. Kalau kita melihat bijaknya orang itu, maka kita melihat itu ilmu Allah, bukan ilmu orang itu. Kalau kita melihat indahnya akhlak orang itu, itulah dia akhlak Allah. Semuanya itu ditujukan kepada Allah Ta'ala, dan itu semua untuk Allah Ta'ala. Ini gambaran puncak keinginan dan ketaatan, kecintaan terhadap Allah yang membawa ia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah mahabbah, itulah cinta. Cinta berdasarkan kepada ketaatan. Kerana seorang yang dia kasih, dia akan mengikuti kehendak orang yang ia kasih. Maka berdasarkan kecintaan ini, orang itu hendaklah taat ataupun menunjukkan kepada ketaatan, dan ketaatan itu mengikut kehendak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun petunjuk yang telah ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana ia adalah Rasulullah itu yang mengikut kehendak Allah Ta'ala. Maka ikutlah Rasulullah dalam ibadat dan mengajak manusia mentaatinya. Kerana seseorang itu melakukan ibadat itu untuk diterima oleh Allah, kerana ada 3 syarat. Syarat yang pertama, hendaklah dia melakukan ibadat itu mengikut kehendak Allah dan Rasul. Yang kedua, hendaklah dia melakukan ibadat itu dalam keadaan ketaatan. Dalam ketaatan dia buat tadi dalam keikhlasan. Yang kedua, dia buat amal ibadat tadi dalam ikhlas. Maknanya
Dan yang ketiga, menjauhkan diri daripada melakukan perbuatan syirik dalam ibadat. Maka bila tidak ada syirik kepada Allah, kemudian mengikuti kehendak Allah dalam waktu yang sama, ikhlas semata-mata ibadat kerana Allah, maka ibadatnya itu mendekatkan dirinya kepada Allah Ta'ala. Al-Imam Hasan Basri berkata, beberapa orang telah menghadap Nabi SAW sambil berkata, ya Muhammad, kami ini benar-benar mencintai Allah. Maka atas ini Allah Ta'ala turunkan ayat, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau benar kamu ini cintakan Allah, maka ikutilah aku. Maka di sini ada satu kaedah sufi, kaedah tasawuf, ini kaedah orang sufi. Ini bukan hadis Nabi, tapi ini kaedah daripada orang sufi berdasarkan hadis. Apa kaedahnya? Kaedahnya begini. Kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa kepada kesempurnaan ibadat, ataupun melengkapkan ataupun mencukupkan ibadat ia. Tetapi kesempurnaan ibadat itu tidak cukup, ataupun ibadat yang banyak itu tidak cukup kalau tidak ada kecintaan pada Nabi. Maka ada orang yang ibadat dia tidak banyak, ibadat yang sedikit itu menjadi cukup, menjadi sempurna, menjadi indah dengan ada mahabbah cinta pada Nabi. Tetapi ibadat yang banyak itu tidak ada cinta kepada Nabi, itu ibadat yang kosong. Apa dalilnya? Dalilnya, satu orang sahabat datang jumpa Nabi. Dia tanya bila berlaku kiamat. Nabi tanya dia, apa persiapan kamu? Saya tidak ada banyak persiapan, saya tidak ada banyak sembahyang, saya tidak ada banyak puasa. Habis itu, bagaimana kamu nak masuk dalam syurga Allah? Saya hanya ada hati yang kasih dan cinta pada Nabi. Kalau begitu, kamu akan masuk syurga bersama orang yang kamu cinta ini. Kamu akan masuk syurga bersama orang yang kamu kasih. Siapa yang paling dia kasih? Adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ditanya, orang itu cinta Nabi tapi minum arak. Cinta Nabi tak minum arak. Tapi bolehlah ada kisah yang lain. Kisah yang lain begini. Ada sahabat dia minum arak. Bila dia minum arak, dia ditangkap, disebat. Maka disebat antara 40 hingga 80 sebatan. Sayyidina Umar menambah 100 sebatan. Maka dia disebat. Selepas dia sebat, dia bertaubat. Namun dia tidak boleh hilang ketagihan arak ini. Dia itu minum pula. Lepas minum, kena tangkap pula, kena sebat pula. Dia bertaubat pada Allah. Selepas dia bertaubat, tak boleh hilang lagi ketagihan. Ini ketagihan ini bukan senang. Akhirnya disebat kali ketiga. Sudah 3 kali disebat. Akhirnya sahabat kata, laknat atas dia. Terus sahabat melaknat. Tapi Rasulullah dapat tahu. Rasulullah kata, jangan engkau laknat dia. Di dalam hatinya ada kasih lagi kepada aku lah, kasih lagi pada Nabi. Maka dia dapat tahu Rasulullah membela dia. Dia pergi jumpa Rasulullah. Benarkah Rasulullah? Rasulullah tanya, tidakkah engkau ini kasih pada aku? Oh, sudah pastilah. Maka Rasulullah doakan dia. Doakan dia, dia tinggal betul kali ini. Maka jadilah dia orang yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau orang benar-benar kasih dan cinta kepada Allah dan Rasul, dia akan tinggalkan perkara yang boleh membawa kepada jauh dia dengan kekasihnya. Maka Bishrul Hafi bermimpi berjumpa Nabi SAW. Katanya, wahai Bishrul Hafi, kamu tahu dengan apa Allah meninggikan kamu pada orang-orang lain? Kamu tahu sebab apa kedudukan kamu lebih tinggi daripada orang lain? Dia kata, aku tidak tahu ya Rasulullah. Aku tidak tahu. Rasulullah kata kepada Bishrul Hafi, macam mana Bishrul Hafi duduk zaman lain?
Rasulullah duduk di zaman yang lain, tak jumpa dalam mimpi. Maka Bishr Hafi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi. Rasulullah mengata, ya Bishr Hafi, engkau ini kedudukan kamu lebih tinggi daripada orang lain. Kamu tahukah apakah sebabnya kamu lebih tinggi pada orang lain? Maka dia kata, aku tidak tahu ya Rasulullah. Maka Rasul mengatakan bahawa yang pertama, kamu berkhidmat dengan orang-orang soleh. Sebab kamu lebih tinggi pada orang lain, yang pertama sebab kamu berkhidmat dengan orang-orang soleh. Maka berkhidmat dengan orang soleh ini maknanya mendekatkan dia kepada Allah Ta'ala. Maka yang pertama sebab kamu berkhidmat dengan orang-orang soleh. Dan yang kedua, engkau memberi nasihat kepada saudara-saudara kamu dalam keadaan engkau cinta kasih kepada dia. Maka yang kedua, kau beri nasihat kepada orang-orang yang kamu kasih. Dan yang ketiga, engkau mengikuti akan sunnah aku. Maka dengan tiga inilah engkau lebih tinggi kedudukannya kepada orang lain. Maka di sini tiga perkara yang Nabi beritahu kepada Bishr Hafi. Yang pertama, berkhidmat dengan orang soleh. Maka berkhidmat dengan orang soleh ini dengan arti kata, maknanya dia itu menyempurnakan ataupun memberi kebaikan, memudahkan kepada orang-orang soleh tadi supaya orang soleh tadi boleh berkhidmat kepada agama. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan, sesiapa yang menghidupkan sunnah aku, maka dia dikira orang yang mencintai aku. Sesiapa yang mencintai aku, maka di negeri akhirat dia akan bersamaku di dalam syurga. Maka bukti orang itu cinta kepada Rasulullah, dia ikut sunnah Nabi. Maka sunnah Nabi ini hendaklah diikuti. Kata guru saya, pastikan dalam kehidupanmu ada sunnah Nabi. Sama ada ia pada pakaian kamu, sama ada dia pada akhlak kamu, sama ada dia pada tubuh badan kamu. Hendaklah ada sunnah Nabi. Jangan tidak ada satu pun sunnah Nabi yang ada pada kita. Jangan satu sunnah pun tidak ada pada tubuh kita ataupun pada kehidupan kita. Maka dikatakan bahawa sunnah Nabi itu hendaklah dipegang. Alaikum bisunnati, peganglah kamu akan sunnahku, wa sunnati khulafa'ir rasyidin, sunnah khulafa'ir rasyidin. Di antara sunnah Nabi yang tinggi apa dia? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku dibangkitkan untuk menyempurnakan akhlak. Maka akhlak yang mulia itu sunnah Nabi yang tinggi yang membawa dia kepada kesempurnaan iman. Apa dalilnya? Dalilnya Nabi SAW bersabda, akmalul mu'minina imana ahsanuhum khuluqa. Yang paling sempurna orang mukmin itu akan imannya, iaitu orang mukmin yang imannya paling sempurna adalah ahsanuhum khuluqa, orang yang paling baik akhlaknya. Maka akhlak yang baik itu merupakan sunnah yang tinggi. Maka disuruh kita akan berpegang, agar kita berpegang dengan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi kita berpegang dengan sunnah Nabi ketika mana orang lalaikan sunnah Nabi, ketika mana orang tidak mengambil berat tentang sunnah Nabi. Maka orang yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika keadaan manusia itu jauh daripada Allah, ataupun orang telah mengambil jalan berbeza dengan sunnah Nabi, orang tinggalkan sunnah Nabi. Dan siapa yang berpegang sunnah Nabi ketika orang dalam keadaan rosak, maka baginya dia mendapat pahala 10 syahid. Nak pegang satu sunnah Nabi. Apatah lagi di akhir zaman orang memegang sunnah Nabi itu umpama memegang bara api. Maka kita hidupkan sunnah Nabi. Apa hidupkan sunnah Nabi itu? Akhlak mulia. Dan hidupkan sunnah Nabi dengan ilmu.
Kerana disebut lam yuwarisu dinaran wala dirhama walakin warasul ilma. Nabi tidak meninggalkan dinar dan dirham, akan tetapi Nabi mewarisinya itu akan ilmu. Maka mencari ilmu, mempelajari ilmu, mentalaah ilmu itu merupakan pahala yang besar, sehingga dikatakan bahawa mendapat 100 syahid, 100 orang mati syahid dengan menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah mengatakan, sebenarnya nak masuk syurga Nabi ini mudah, maka setiap umatku akan masuk dalam syurga kecuali orang yang tidak mahu. Nabi berkata pada sahabatnya, semua umat aku masuk syurga kecuali orang enggan, illa man aba, kecuali orang enggan. Lalu sahabat bertanya, siapa yang tidak mahu masuk syurga ya Rasulullah? Sahabat rasa hairan bila Nabi kata orang yang tak nak masuk syurga je. Siapa nak masuk syurga, maka dia boleh masuk syurga. Umat aku, maknanya semua umat aku ataupun setiap umat aku akan masuk dalam syurga, illa man aba, kecuali orang enggan. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang enggan itu? Rasulullah mengatakan, sesiapa yang mentaati aku bermakna dia nak masuk syurga. Siapa yang mentaati aku maka dia masuk syurga. Siapa yang tidak mentaati aku ataupun siapa yang menentang aku, berarti dia tidak mau masuk syurga. Maka setiap amalan yang dikerjakan itu tanpa mengikut sunnah, maka ia tertolak ataupun dikira maksiat. Setiap amalan tetapi tidak mengikut sunnah Nabi, maka ianya tertolak. Nabi SAW bersabda, man ahdasa min amrina haza ma laysa minhu fahuwa raddun. Maka sesiapa yang mendatangkan satu amalan yang tidak ditunjukkan daripada aku, maka amalan itu ditolak. Maka ada amalan yang sudah khusus, ada amalan yang umum. Ada amalan yang sudah khusus, yang sudah ditetapkan. Sembahyang sunat duha itu waktu duha, jangan lepas asar. Masih sudah ditetapkan. Maka yang telah ditetapkan, tetapkan. Nak sembahyang witir itu malam, bukannya siang. Maka sudah ditetapkan. Sembahyang sunat contohnya, ada yang sudah ditetapkan. Tetapi ada yang umum tidak ditetapkan. Seperti Nabi bersabda, Iqra'ul Quran, bacalah kamu akal Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Ataupun li syafi'ihi, maka bacalah kamu Quran, kerana sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat li ahli, bagi orang yang ahli dia, akan sebagai penolong. Maka baca Quran itu bila? Terpulang. Nak baca pagi, nak baca petang, nak baca malam, terpulang. Nak baca surah Yasin sahaja malam Jumaat, terpulang. Nak baca surah maknanya Waqiah lepas asar, terpulang. Tidak ada masalah, kerana Nabi suruh baca Quran. Nabi tidak tentukan. Maka ada tak orang tentukan? Ada. Sahabat Nabi ada satu orang, dia hanya membaca surah Al-Ikhlas, selalu baca surah Al-Ikhlas. Jadi setiap masa membaca surah Al-Ikhlas, sehingga Nabi bertanya kepada dia, sebab apa kamu selalu baca surah Al-Ikhlas? Kalau orang tanya, kenapa baca Yasin setiap malam Jumaat? Sebab saya suka surah Yasin, dia ada kelebihan dia. Apa kelebihan surah Yasin? Kelebihan surah Yasin ini, siapa yang membaca surah Yasin itu, dia seperti khatam Quran 10 kali. Mu tambah baca malam Jumaat, terpulang. Jangan ganggu orang yang nak baca. Ada kelebihan-kelebihan. Maka dikatakan bahawa ikut sunnah Nabi. Maka sesiapa yang mengikuti sunnah Nabi, dia mendapat kedudukan dan Allah menerima akan amal. Siapa yang menentang, waman asani, siapa yang menentang, faqad aba, dia dikira enggan, tidak mau masuk dalam syurga. Sebahagian ulama mengatakan, sekiranya aku melihat seorang guru ataupun ulama yang mampu terbang di udara, berjalan di atas air, sanggup makan bara api, ataupun tak kiralah bermacam-macam kehebatan yang dia miliki. Ada orang pegang besi jadi cair besi. Maka apabila kamu melihat satu orang guru itu ada kelebihan-kelebihan yang tertentu, seperti dia boleh terbang atas udara, berjalan di atas air,
dan seumpamanya. Tapi kamu tengok bagaimana amalan dia dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jika dia meninggalkan salah satu kewajipan daripada kewajipan yang telah ditetapkan oleh Allah, ataupun tiba-tiba dengan kehebatan dia tak sembahyang Jumaat pula. Tak sembahyang Jumaat, tapi Tuhan bagi dia kelebihan-kelebihan. Seandainya kamu melihat seorang itu mempunyai karamah, dia seperti boleh terbang di udara, berjalan di atas air, maka kamu jangan mengatakan lagi dia wali Allah, sehingga kamu melihat bagaimana dengan kewajipannya dan bagaimana dia dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dikata kalau dia meninggalkan salah satu kewajipan di antara kewajipan yang telah ditetapkan oleh Allah, ataupun dia melanggar sunnah di antara sunnah Nabi dengan sengaja, jelas dia adalah pendusta. Maka karamah, kelebihan yang ada padanya itu adalah istidrak sahaja. Itu bahaya. Maka dikatakan demikianlah pentingnya mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sunnah itu yang penting. Setiap orang mengikuti sunnah akan ada kebaikan, akan ada cahaya bagi orang yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di negeri akhirat kelak nanti kita akan ada cahaya mengikut amal kita. Sembahyang itu cahaya, berzikir itu cahaya, sedekah itu cahaya, majlis ilmu cahaya. Maka banyak-banyak amalan-amalan itu bercahaya. Maka orang yang duduk dekat padang mahsyar itu gelap gelita, sangat gelap. Maka mengikut amalan dia, maka ada orang di padang mahsyar itu dalam keadaan gelap, dan ada orang dalam keadaan bercahaya. Maka bercahaya orang itu mengikut amalan yang dia lakukan semasa dia hidup atas muka dunia. Maka ketika mana dia hidup di atas muka dunia itu, ada cahaya mengikut sunnah yang dia amalkan. Maka setiap amalan sunnah itu mendatangkan cahaya. Maka orang yang mengekalkan wuduk, pada anggota wuduknya bercahaya di padang mahsyar. Itu umpamanya. Maka dikatakan bahawa amalan tadi yang menjadi cahaya, yang menyebabkan Allah terima, mesti mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Junaid mengatakan bahawa tidak seorang pun dapat membawa dirinya sampai kepada Allah kecuali mengikuti sunnah Nabi. Kalau kamu tidak mengikuti sunnah Nabi, bagaimana kamu nak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka demikian sahabat itu mengikuti apa yang Nabi tunjuk, semua dia ikut. Dia itu ittiba pada Rasul. Bila mana Rasulullah berjalan, ada pokok yang menghalang, dia tunduk, sahabat tunduk belaka. Masalah ada pokok, tak ada pokok, ada dahan, tak ada dahan, tunduk belaka. Kemudian Rasulullah sudah wafat, sahabat berjalan, teringat di sinilah Nabi tunduk juga. Pokok sudah tidak ada, ikut Nabi. Maka sebenarnya ikut Nabi itu sebenarnya membawa kepada kebaikan, kerana ikut Nabi itu perintah Allah. Dan bila ikut Nabi itu semuanya membawa kebaikan, kerana tidak ada keburukan dalam mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Ahmad Al-Hiwari berkata, setiap tindakan ataupun amal tanpa mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia adalah batil, sia-sia sahaja. Sama seperti yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang mengabaikan akan sunnah-sunnah aku, maka diharamkan baginya menerima akan syafaat aku. Tak boleh, tak dapat syafaat Nabi. Jadi kita makan, betul kita makan, tapi kalau kita makan sekadar kita makan tidak ikut sunnah Nabi, tak dapat, tidak menjadi amalan, tak jadi amal soleh. Maka orang alim makan, kita makan juga. Orang alim makan dapat pahala, kita makan tak dapat pahala. Salah gaya dapat pahala, boleh nyakit. Maknanya orang alim tidur, kita tidur. Orang alim tidur 4 jam dapat pahala, kita tidur 8 jam tak dapat benda, dapat dosa pula. Maknanya dengan subuh-subuh melayang. Jadi kenapa? Kerana tidak mengikuti sunnah Nabi. Maka amalan yang tidak ikut sunnah Nabi, tak kira walaupun amalan itu sekecil-kecilnya, hanya makan, hanya tidur, hanya maknanya berjalan, itu ikut sunnah Nabi, maka
ia ini semuanya membawa manfaat dekat negeri akhirat. Maka mana-mana amalan yang tidak datang tidak mengikuti sunnah Nabi, maka ia ada batil. Tengok orang-orang soleh, dia ajar belaka nak keluar pergi masjid baca doa. Duduk dalam masjid baca doa itikaf. Maknanya kemudian masuk dalam rumah beri salam, masuk dalam rumah baca pula 3 kul. Semuanya baca ayat kursi. Maka semuanya amalan nak baca nak makan baca bismillah, baca Allahumma barik lana, baca doa-doa. Lepas tu alhamdulillah, maknanya lepas makan. Jadi semuanya mengikuti sunnah-sunnah Nabi, semua dikira amal soleh. Jadi siapa yang tidur tidak ikut sunnah Nabi, tidak ambil wudu, tidak berzikir, tidak membaca doa, maka tidurnya sia-sia. Allah 5 jam tidur tak dapat benda pahala, rugi. Memang rugi. Maka ikutlah sunnah Nabi. Kerana katanya ulama Ahmad Al-Hiwari mengatakan setiap perbuatan ataupun setiap amalan yang mana dia mengikuti sunnah Nabi, dia amalan itu tidak sia-sia. Kalau tidak mengikuti sunnah Nabi, amalan itu batil. Sama Nabi mengatakan, kemudian Nabi mengatakan bahawa sesiapa yang mensia-siakan sunnah aku boleh ambil wudu. Ambil wudu sebelum tidur itu sunnah Nabi. Ambil wudu itu sunnah Nabi, maknanya malah nak ambil wudu, gosok gigi tak malah. Maknanya pergi, maka ambil wudu itu sunnah Nabi masa nak tidur. Lalu ditanya, dah kita ambil wudu, kita nak tidur batal ke? Setuh pula dengan isteri batal. Dak, ketika pembaringan tu ada wudu dan setuh batal tak apa dah. Kalau tak ada isteri pun batal kan, tidur tu kan batal wudu. Maknanya, tapi sunnah Nabi suruh tidur tu sebab apa? Sebab bezanya apa? Siapa yang tidur ada wudu, rohnya diangkat oleh Allah. Siapa yang tidur ada wudu, maka dia didatangi malaikat jaga dia. Siapa yang maknanya tidur tanpa wudu, maka rohnya tidak diangkat. Maknanya siapa yang tidur tanpa wudu, maka dia dikelilingi oleh syaitan. Maka berdemikian dikatakan bahawa Syekh Junaid Baghdadi mengatakan Syekh Saqati ini gurunya. Maka satu hari dia ini sakit. Syekh As-Saqati ini sakit. Jadi kami tak tahu ni nak ubat dia macam mana ni. Kami panggil seorang doktor pakar. Panggil doktor pakar buat macam mana? Cek air kecing. Zaman Syekh Junaid Baghdadi tu cek air kecing dah. Bila cek air kecing, kata doktor pakar, ini ikut pengamatan saya, orang ini tak ada penyakit. Orang kita kalau tak ada penyakit, orang buat aduh. Mengikut pengamatan saya, orang ini tidak ada penyakit. Tapi saya tengok pada air kencing, kalau ada sakit pun sakit rindu saja. Hebat doktor ini. Tengok air kencing tahu dah sakit rindu. Lalulah jawapan yang diterima itu mengejutkan Syekh Junaid Baghdadi. Rupanya gurunya sakit rindu. Maka tanpa dia sedar, akhirnya botol itu jatuh daripada tangannya. Syekh Junaid Baghdadi. Dia kembali menghadap gurunya Syekh Saqati untuk memberitahu, tadi doktor cek air kecing, doktor kata apa? Doktor kata tak ada penyakit kecuali sakit rindu saja. Gurunya Syekh Saqati tersenyum lalu berkata, oh tajam sungguh pandangan doktor tadi. Dia boleh tahu. Maka kata Syekh Junaid Baghdadi, wahai guruku, adakah cinta itu dapat dikesan dengan air kecing? Jawab Syekh Saqati, ya, demikianlah. Maknanya apa? Maknanya kalau orang sudah cinta kepada Allah dan Rasul, semua dia ikut. Semua dia ikut. Sampai nak pergi tandas pun dia ikut. Bermakna orang yang ikut sunnah Nabi, dia tidak akan sama. Allah Ta'ala memberi kelebihan-kelebihannya. Maknanya sebab itu orang boleh sembuh melalui penyakit. Ini melalui kasih kepada Nabi. Ini satu cerita mengenai satu orang yang sakit barah. Ramai wanita takut kepada sakit barah. Dan wanita ini dia sakit barah. Sakit barah dia ada tingkat paling tinggi berapa?
tingkat 4 gitu. Dah paling tinggi dah, tak ada dah. Maka doktor meletakkan dia sudah tidak ada jalan untuk selamat. Itu mengikut ilmu doktor. Jangan salahkan dia, itu ilmu dia. Maka wanita ini sudah tidak ada jalan. Entah dia bertemu siapa, lalu dia amalkan selawat Nabi. Selawat Nabi, selawat, beribu-ribu sehari dia berselawat. Tubuhnya menjadi segar, jadi sehat. Akhirnya dia rasa tidak ada apa-apa. Maka dia pergilah ke doktor balik. Doktor cek balik. Doktor terkejut. Doktor tanya, mau makan ubat apa? Ubat apa yang kamu makan? Dia kata tidak ada makan ubat. Habis tu, bila dia cek, hilang terus, tidak ada langsung barah dia tadi. Pergi mana barah itu? Siapa curi barahnya? Maknanya, katanya dia tidak ada makan ubat. Ubatnya hanya selawat Nabi sahaja. Lihat, orang yang berzikir selawat itu sudah tidak sama, darahnya diproses. Sebab itu Syekh Junaid berkata pada gurunya Sirus Sakati, ketika Sirus Sakati sakit, maka tak tahulah nak buat macam mana. Maka Syekh Junaid panggil doktor untuk obat gurunya yang dia kasih. Maka doktor minta gurunya itu ambil sampel air kencing. Daripada sampel air kencing, doktor pakai tadi cek. Doktor pakai kata tidak ada penyakit. Tapi bukan orang buat kerja, tidak ada penyakit. Kalau ada penyakit, rindu sahaja. Lalu dia pun pegang, jatuh botol tadi. Lalu Syekh Junaid tadi jumpa gurunya, wahai guru, tadi doktor tadi ambil sampel air kencing, dia beritahu guru tidak ada penyakit kecuali sakit rindu sahaja. Rindu pada siapa? Rindu pada Allah dan Rasul. Lalu Syekh katanya Sirus Sakati, tajam betul pandangan doktor tadi. Tajam. Syekh Junaid bertanya, wahai guru, boleh ke melalui air kencing boleh cek ini penyakit rindu? Demikian pun memang boleh. Memang boleh. Sebab itu memang tidak sama. Tak percaya, cuba tanya orang yang berbekam. Dia beritahu pada saya. Dia kata, Ustaz, kalau orang ahli zikir, kita bekam rasa lain. Darah dia pun tak sama. Masya Allah. Maknanya ini pengalaman. Tak ada dalam kitab, tapi pengalaman orang yang berbekam. Maka dalam kitab dia cerita demikianlah. Bila orang sudah cinta kepada Allah dan Rasul, habis diikuti. Bila diikuti, maka Allah memberi kebaikan yang luar biasa. Fudail berkata, kalau kamu ditanya, apakah kamu cinta pada Allah? Mana Fudail berkata, Fudail bin Iyad berkata, baik, kalau orang tanya pada kamu, adakah kamu cinta kepada Allah? Diamlah, sebab jika kamu jawab tidak, kamu kufur. Kata Fudail, kalau orang tanya, mu cinta pada Allah? Mu jangan jawab, mu diam saja. Kalau mu kata mu cinta, saya cinta Allah, mu ni kufur, nawak saja. Baik kamu diam. Ini Fudail bin Iyad saja. Kalau orang tanya pada kamu, kamu cinta tak pada Allah? Kamu diamlah. Nanti kalau kamu jawab, ya, saya cinta pada Allah, tidak, kamu kufur. Kamu ingkar. Tapi jika kamu kata, ya, saya cinta pada Allah, padahal sifat-sifat cinta tak ada pada kamu. Cek air kecil pun macam orang lain kok. Maknanya maka pada hari kamu tak ada sifat yang menunjukkan kamu cinta. Kalau itu baik kamu diam. Bila kamu diam, kamu fikir, takutlah kamu kepada kemukaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu cinta bukan melalui ungkapan, tidak. Tapi cinta itu melalui amalan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Maka Al-Imam Sahal berkata, di antara tanda dia cinta kepada Allah adalah dia cinta kepada Al-Quran. Baik, tengok orang bercinta. Kalau orang bercinta dulu, dia sangat suka kalau dapat surat cinta. Surat cinta baca itu 2 helai pun, berapa peduli pendek tak? Pada 2 helai 3 helai dah. Baca sekejap saja, simpan. Simpan untuk mula dalam sapu surat, simpan. Minggu depan baca pula. Tulis je, baca je. Sukanya baca surat cinta. Walau panjang 5 helai, dia akan baca. Mana dia berhenti-berhenti baca separuh sadaqallahu azim. Mana tidak ada. Dia akan baca sampai habis. Walau 5 helai, walau 10 helai pun, makin banyak makin sedap baca. Makin sedap baca. Walaupun banyak, habis baca, rasa macam pendek pula tulis. Masa pendek pula tulis.
Maka itu gambarannya. Maka katanya Sahal Al-Tusturi mengatakan bahawa kalau kamu cinta kepada Allah, cinta kamu kepada Al-Quran, kerana Al-Quran itu surat cinta Allah. Maka tanda kamu cinta kepada Allah. Maka kena tetap satu hari kena baca paling kurang 40 ayat. Sikit sangat tambah 100 ayat. 100 ayat biasanya satu surah. Ada surah yang 100 lebih, kurang-kurang sikit. Satu ayat. Kalau rajin jadi satu juzuk. Satu juzuk bagi orang yang sudah biasa baca Quran sikit, tambah lagi. Tambah lagi. Kita pun nak baca pun dah habis dah. Maka itu tanda. Kemudian dikatakan bahawa tanda cinta kepada Nabi itu ikut sunnah Nabi. Tanda cinta kepada sunnah Nabi ialah dia mencintai akhirat. Tanda cinta akhirat dia membenci dunia. Tanda dia benci dunia, dia mengambil bahagian dunia sedikit saja, sekadar keperluannya sahaja. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.